hati, kerana kita melihat yang memberi nikmat itu adalah Allah. Jadi kira-kira bila kita iri hati, dengki, seolah-olah kita menghina nikmat Allah. Jadi dia bawa sini faedah unsur tasawuf dalam sifat 20. Apa unsur mengaji sifat 20? Tauhid. Tapi ada unsur tasawuf dalam tauhid tu. Dalam pengajian sifat 20, kita ngaji sifat ngaji tauhid tu sifat 20, mengenal Allah tu melalui sifat-sifatnya. Dalam pengajian sifat 20 mungkin ada perkataan kita dalam sifat 20 kita belajar, ada kita dengar mungkin, kita dengar mungkin, bukan mungkin. Mengaji tauhid kita akan biasa dengar perkataan mungkin. Bila sebut mungkin, dia merujuk kepada makhluk. Mungkin tu dia merujuk kepada makhluk. Kalau dalam sifat kita ngaji tauhid sifat 20, kita akan dengar perkataan zat, merujuk kepada Allah. Apa tu mungkin merujuk kepada, ataupun hadis merujuk kepada makhluk. Jadi dia kata mungkin adalah salah satu ibarat yang menunjukkan makhluk. Manusia juga disebut dengan mungkin. Ini bermaksud keadaan ada dan tiada. Mungkin maknanya ada pun boleh, tak ada pun boleh. Tapi Allah wajib al-wujud, wajib ada. Kalau mungkin merujuk kepada makhluk, manusia pun mungkin makhluk, maknanya boleh ada, boleh tak ada. Makhluk ada pun boleh, tak ada pun boleh. Allah Tuhan wajib al-wujud, wajib ada. Jadi manusia sama berat atau seimbang. Tidak mungkin ada untuk lebih berat daripada tiada, dan begitu juga tidak mungkin tiada untuk lebih berat daripada ada. Jika ada lebih berat, maka manusia akan hidup. Jika tiada lebih berat, maka manusia akan mati atau tiada. Mesti ada yang memberatkan. Disebut murajjih, atau yang mengkhususkan yang lebih berat. Antara kedua ni disebut muhassis. Allah lah yang menjadikan murajjih dan muhassis. Murajjih dan muhassis. Ketika kita hidup sebegini, ia maksud Allah SWT masih memberatkan atau mengkhususkan ada. Lebih berat daripada tiada. Setiap saat ada diberatkan atau dikhususkan oleh Allah SWT. Oleh itu wajib kita sebagai insan untuk mensyukuri setiap saat atas nikmat diberatkan atau dikhususkan ada. Kita ada ni sebab diberatkan ada. Kalau diberat sebelah tak ada kita. Kepada kita oleh Allah. Itulah antara pengertian kenapa insan wajib bersyukur kepada Allah setiap saat. Kerana setiap saat kita wajib bersyukur. Kerana apa? Hari ni kita ada. Jadi ada ni bermaksud keadaan ada dan tiada ni sama berat atau seimbang. Tak mungkin ada untuk lebih berat daripada tiada. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala hari ni kita ada, jadi kita ada, dia kata, jika ada lebih berat, maka manusia akan hidup. Kita ni nak ada pun boleh, nak tak ada pun boleh, kan? Jadi hari ni kita ada. Jadi menunjukkan bahawa pemberatan kita tu lebih kepada ada. Jadi alhamdulillah. Jadi Allah yang menjadikan ni. Nak beratkan belah ada ke, nak beratkan belah tak ada ke, kan? Allah Ta'ala jadikan. Jadi hari ni kita ada sebab kita ni arah berat ke arah ada tu. Jadi alhamdulillah, kan?
Maknanya kalau Allah nak tak adakan kita pun, tak adalah kita. Tapi Allah, maknanya kita ada sebab benda berat ke arah ada. Jadi alhamdulillah, syukur. Sebab tu dia kata, itu antara pengertian kenapa insan wajib bersyukur kepada Allah setiap saat. Setiap saat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ada kan. Sebab apa? Kalau Allah tak nak tak ada kan kita pun tak apa. Itu bab ada dengan tak ada. Bab sihat dengan tak sihat. Alhamdulillah. Kalau Allah nak, sebab kita ni mungkin boleh ada, boleh tak ada. Kalau Allah nak ada kan, boleh ni boleh apa? Nak sakit ke, nak sihat ke? Sebab kita ni makhluk. Jadi sebab tu wajib kita bersyukur pada setiap saat. Habis. Sikap. Tu baru kita masuk 448 tu, sikap. Ni dia punya 3 perkara dalam syukur. Ketahuilah syukur terhasil daripada 3 perkara. Ilmu pengetahuan, yang kedua sikap. Kamu hendaklah gembira dan membesarkan Allah SWT yang telah memberi nikmat kepadamu dan pada masa yang sama menghinakan dirimu kepadanya. Kamu hendaklah gembira dan membesarkan Allah SWT yang telah memberi nikmat. Gembira, suka nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Tak ada. Hendaklah rasa gembira dan membesarkan Allah. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Kerana telah memberi nikmat kepadamu. Banyak nikmat yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni. Tak terhitung. Nikmat iman, nikmat sehat, tak terhitung nikmat-nikmat yang lain. Maka hendaklah kita bersyukur, gembira dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kat kita. Dan pada masa yang sama menghinakan diri kepadanya. Rasa diri kita ni hina, bukan rasa sombong. 393, nikmat Allah hendaklah disebut dengan niat yang baik. Allah SWT berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, dan ada pun nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau sebut-sebut sebagai bersyukur kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, at-tahaddutsu bi ni'matillahi syukur. Membicarakan tentang nikmat Allah adalah syukur. Membicarakan tentang nikmat Allah adalah syukur. Sayyidina Ibnu Umar berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum an abdan min ibadillahi qala ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik fa'adalat bil malakaini falam yudriya kaifa yaktubaniha fasa'ada illa sama faqala ya Rabb inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Qala Allah wa huwa a'lamu bima qala 'abduhu madza qala 'abdi qala ya Rabb innahu qad qala ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik faqala Allahu lahumma uktubaha kama qala 'abdi hatta yalqani fa ajziyahu biha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada mereka, iaitu para sahabat, ada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah yang berdoa, ya Allah, segala puji bagimu seperti mana yang layak kepada kemuliaan zatmu dan keagungan kerajaanmu. Lalu kalimat tersebut membingungkan dua malaikat. Keduanya tidak tahu bagaimana nak menulis pahalanya. Lalu keduanya naik ke langit dan berkata, ya Allah, sesungguhnya seorang hamba berdoa dengan doa yang tidak tahu bagaimana menulis pahalanya. Allah bertanya, sedangkan Allah tahu apa yang diucapkan oleh hambanya. Apakah yang diucapkan oleh hambaku? Keduanya menjawab, ya Allah, dia telah berdoa dengan menyebut, ya Allah, segala puji bagimu yang mana yang layak kepada kemuliaan zatmu dan keagungan kerajaanmu. Lalu Allah berfirman kepada keduanya, tulislah apa yang diucapkan hambaku sehingga dia bertemu denganku, maka aku akan membalas sebab ucapannya itu. Apa dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum anna 'abdan min ibadillahi qala ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik
fa'adalat bil malakaini falam yadriya kaifa yaktubuha. Dia baca ni, ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ini lafaz puji-pujian dalam dalam mukadimah doa yang kita baca. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kan? Jadi doa tu itu kalimah puji-pujian. Jadi intro doa kan, kita nak doa kepada Allah SWT kan, kita mulakan dengan puji-pujian. Jadi itu, ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Lalu Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka, para sahabat, ada seorang hamba daripada hamba-hamba Allah yang berdoa, ya Allah, segala puji bagimu seperti mana yang layak kepada kemuliaan zatmu dan keagungan kerajaanmu. Lalu kalimat tersebut membingungkan dua malaikat. Membingungkan dua malaikat. Keduanya tidak tahu bagaimana hendak menulis pahalanya. Lalu keduanya naik ke langit dan berkata, ya Allah, sesungguhnya seorang hamba berdoa dengan doa yang kami tidak tahu bagaimana menulis pahalanya. Allah bertanya, sedangkan Allah Maha mengetahui, apakah diucapkan oleh hamba-Ku? Keduanya menjawab, ya Allah, dia telah berdoa dengan menyebut qala ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Lalu Allah SWT berfirman kepada keduanya, tulislah apa yang diucapkan hamba-Ku sehingga dia bertemu denganku. Masya Allah. Tulislah apa yang diucap hamba-Ku sehingga dia bertemu denganku, maka aku akan membalasnya sebab ucapannya itu. Jadi doa yang kita baca tu maknanya ada dalam hadis ni. Ada dalam hadis tu. Alhamdulillah hamdan hamdin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultani. Jadi ada hadis lah tu. Doa-doa yang kita baca tu. Sebab apa tu? Sebab lafaz puji tu, lafaz puji-pujian tu, tanda apa tu? Syukur. Kan makna dia kan. Ya Allah, dia telah berdoa dengan, ya Allah, segala puji bagimu seperti mana yang layak kepada kemuliaanmu, kemuliaan zatmu dan keagungan kerajaanmu. Jadi antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala disebut-sebut. Maknanya dengan alhamdulillah, puji-puji itu adalah kita menyebut nikmat Allah. Selain daripada kita menggunakan nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita nikmat, gunakan sebaik mungkin. Yang ketiga, amal. Kamu naklah gunakan segala nikmat tersebut kepada perkara yang disuruh. Jadi yang kedua tadi, sikap. Naklah gembira, naklah membesarkan. Macam mana? Dengan menyebut-nyebut, dengan banyak memuji-muji Allah. Jadi dalam doa, kita doa kena sertakan dengan puji-puji kepada Allah. Lepas tu kita selawat.
Lepas tu kita doa. Lepas tu tutup dengan selawat. Lepas tu diakhiri dengan puji. Aman. Kamu hendaklah gunakan segala nikmat tersebut pada perkara yang disuruh oleh Allah SWT. Seperti menggunakan mata untuk melihat Al-Quran. Guna mata untuk melihat Al-Quran. Jadi, saya percayalah jemaah kita semua ni tidak meninggalkan Al-Quran. Hari-hari kita mewajibkan atas diri kita untuk membaca Al-Quran. Inilah bekalan kita untuk peneman kita dalam kubur nanti. Istiqomah. Ini kita kena jadikan satu amal yang istiqomah, berterusan. Kalau tak dapat, tak sempat baca pagi tadi, kita cover, balikkan baca ke, malamkan baca. Tapi hari-hari itu kita kena baca Al-Quran. Itu salah satu daripada amal bekalan kita. Apa lagi kita nak? Jadi sekurang-kurangnya kita sudah menggunakan mata yang Allah Ta'ala beri kat kita ni untuk gunakan sebagai tanda kita bersyukur. Kita dah gunakan tadi nikmat tadi untuk perkara yang disuruh, seperti membaca Al-Quran. Okay, Alhamdulillah. Kitab hadis, sekurang-kurangnya kita baca kitab. Kita ada jumpa hadis Nabi SAW. Kita boleh baca, kita boleh baca ni sebab mata kita boleh nampak. Alhamdulillah. Dan kitab yang mengandung ilmu yang memberi manfaat. Ni ilmu ni memberi manfaat ni, kitab ni. Al-ilmu yantafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa bila matinya anak Adam, maka terputus amalan kita semua, terputus, habis, kecuali 3 perkara: sedekah jariah kita, 2 ilmu yang kita manfaatkan, dan yang ketiga doa daripada anak yang soleh. Yang ni penting. Pertama, sedekah jariah. Jadi letaklah dekat mana-mana duit kita, infaklah mana-mana, tabung mana-mana. Mudah-mudahan kita letak dekat madrasah ni, dekat masjid ni, dekat sini. Mereka gunakan duit kita tu untuk pembangunan. Bila kita dah meninggal, baru kita nampaklah dia punya hasil tu. Bila kita meninggal, kita nampaklah hasil dia. Uish, kita dah mati dah. Baca Quran dah tak boleh, sembahyang dah tak ada. Kan, nak buat apa dah tak ada dah. Nak sedekah pun dah tak ada, kita dah mati. Tapi masa kita hidup, kita buat tu, dia dapat juga. Dividen tu masuk. Yang kedua, ilmu yang kita manfaatkan. Macam mana nak buat ilmu yang manfaatkan? Yang ilmu yang kita manfaatkan. Kalau kita kod pandai ngajar Quran, kita ajar Quran. Kod kita tak pandai pun, kita boleh ajar anak-anak kita akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik kita ajar kat anak-anak kita tu, dia kekal dia. Macam mana mak ayah kita dulu ajar kita. Dia pesan kat kita, makan tangan kanan. Dengan ajaran dia itulah sampai tua kita kekal makan tangan kanan. Maka itulah ilmu yang manfaat. Dia kejut kita semayang dulu. Bangun semayang subuh. Dengan sebab dia didik kita suruh semayang subuh, sampai sekarang kita semayang. Mana dia, apa saja kebaikan yang kita buat dapat dia. Yang ketiga, doa daripada anak yang soleh. Apa lagi? Kan? Yang kita tunggu di alam barzah nanti, melainkan kita tunggu. Kita sangat menunggu doa daripada anak yang soleh. Kerana orang berada di alam barzah ni, mereka seperti terkapar-kapar di lautan, tengah-tengah lautan. Kan? Mereka sangat menunggu bantuan. Jadi anak yang soleh tu penting. Anak ramai tak guna kalau bukan anak yang soleh. Tapi kalau anak yang soleh, pasti akan memberi manfaat kepada kita. Walaupun kita dah meninggal lama, pahala berterusan.
Dia mendoakan kita. Jadi gunakan mata baca Quran, baca kitab hadis, kemudian membaca kitab-kitab yang memberi manfaat. Jangan gunakan pada perkara yang haram, seperti melihat perempuan ajnabiyah. Iaitu apa dia perempuan ajnabiyah? Perempuan yang bukan mahram, yang kita boleh kahwin dengan dia. Bukan isteri dan bukan hamba sahaya. Bukan hamba sahaya. Zaman sekarang tak ada hamba sahaya. Pembantu rumah tak termasuk. Hendaklah engkau belanjakan hartamu untuk menafkahkan anak dan isterimu. Hendaklah engkau belanjakan hartamu untuk menafkahkan anak. Harta Allah Ta'ala bagi kita rezeki, murah rezeki. Jadi kita belanja untuk anak dan isteri. Dikira sebagai kita bersyukur dengan nikmat. Kita belanja anak dan isteri. Ini yang lebih penting. Untuk menuntut ilmu. Setiap belanja kita untuk anak kita sebenarnya, bagi duit belanja tu, semua tu dikira sebagai pahala sedekah. Kadang-kadang kita rasa macam aku hari tak bersedekah. Kita beli lauk, beli apa tu, anak pergi sekolah kita bagi duit, itu semua dikira sebagai pahala sedekah. Bukannya kita nak hari ni tak masuk tabung, terlupa nak masuk tabung. Itu sedekah yang kita nampak. Sebenarnya nafkah anak dan isteri itu juga dikira sebagai pahala sedekah. Tak berkesempatan nak sedekah kat luar, rumah suruh beli udang, kita beli udang untuk makan anak isteri, mana dapat pahala sedekah. Jadi tak adalah kita kelekut. Rumah pesan, so beli apa balik bang, jadi ingat ni beli ni sebagai sedekah. Jadi kita dengan senang hati, tak adalah mungut. Saya keluar beli, kan keluar tak senang langsung, nanti nak kirim apa-apa. Jadi bila kita tukar pandangan tu kepada ini semua sedekah, ini semua dikira sebagai pahala sedekah. Untuk menuntut ilmu, anak nak pergi menuntut ilmu dan menunaikan haji, bukan pada perkara maksiat seperti berjudi, main loteri dan minum arak. Tak ada. 394. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, tu dia punya tu bawah tu. Sayyidina Umar Al-Khattab berkata, marraqa wajhuhu raqqa ilmuhu. Siapa nipis mukanya, malu menuntut ilmu, nipislah, sedikitlah ilmunya. Betul tak? Siapa nipis mukanya nak menuntut ilmu, maka nipislah. Ataupun siapa malu menuntut ilmu, sedikitlah ilmu dia. Siapa malu nak menuntut ilmu, maka sedikitlah ilmu dia. Ilmu apa dia malu nak belajar? Paling malu sekali orang nak belajar ilmu membaca Quran lah, ngaji. Kan? Sampaikan ada satu tempat tu, kuliah saya sebulan 2 kali. Kata ustaz, sebulan selang-seli kan. Minggu ni baca kitab, 2 minggu lagi mengaji. Boleh lah maknanya. Tapi mengaji tu maknanya kenalah seorang-seorang lah. Bila yang kitab ni okey lah, cuma bila yang turn mengaji tu mesti tinggal ramai. Jadi saya pun jadi macam right. Dia malu. Dia bila dia tahu dah ni waktu ngaji kan, dia kan isyak kan datang lah, isyak dia datang waktu tu. Alah saya cakap macam ni lah, dah lama lah saya cakap kita buat kitab lah. Sebab minggu yang tu jemaah tu tak ramai. Ada sembahyang maghrib tu, tapi masa mengaji tu dia malu. Sebab nak dengar, terpaksa lah dengar seorang-seorang kan. Pendek sikit, 2 rakaat tu je.
Keluarkan. Lepas tu kan, malu lah kan orang nak dengar bacaan kan. Jadi maka sedikitlah ilmu dia. Jahil lah. Bahkan berterusan lah kejahilan tu. Kesyukuran yang sempurna. Ketahuilah syukur tidak akan sempurna melainkan dengan diluaskan, dibukakan hikmah oleh Allah SWT untuk melihat kewujudannya. Mereka melihat ada hikmah, rahsia dan kasih sayang Allah. Dibukakan hikmah, maknanya dia melihat rahsia di sebalik itu. Dan kasih sayang Allah. Dua makanan hati, kita tengok. Hikmah ni apa dia? 395 faedah. Dua makanan hati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin ni kitab Imam Ghazali lah. Kitab Ihya Ulumuddin ni kitab Imam Ghazali. Lepas tu kalau kita baca kitab-kitab Melayu kita, Sairus Salikin contohnya kan, karangan Syekh Abdul Samad Al-Palembang, dia akan kata sumber dia tu daripada kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Penawar Bagi Hati pun, dia punya sumber dia pun, kalau dia kata ambil daripada apa Imam Ghazali sebut, daripada kitab tu, Ihya Ulumuddin tu. Jadi ulama-ulama Melayu kita Jawi kita, dia punya main dia tu, isi-isi dia tu semua, kalau kitab tasawuf, mereka pastilah ambil daripada kitab Ihya Ulumuddin. Macam kita fiqh kan, dia sebut Imam Syafi'i dalam kitab Bermakna mereka ulama-ulama fiqh kita akan rujuk situ. Yang power lagi, yang tinggi-tinggi lah, selain daripada kitab-kitab yang bawah-bawah lagi. Jadi kitab Imam Ghazali ni, kitab dia Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tu menyebutkan bahawa ilmu sangat penting kepada hati. Beliau menyebut, qala fathul musalli rahimahullah, alaysal maridu iza muni'at ta'amu wa syarabu wa dawa'u yamutu. Qalu bala. Qala kazalikal qalbu iza muni'a anhul hikmatu wal ilmu salasata ayyam yamutu. Ketika berada di hadapan para muridnya, Syekh Fathul Musulli rahimahullah ta'ala bertanya, bukankah jika tidak mendapat makan, minum dan ubat, seorang itu boleh meninggal dunia? Bukankah kalau orang tak makan, tak minum, tak dapatkan ubat, suplemen ke, kalau dia tak suplemen pun sekurang-kurangnya dalam makanan dia tu ada mengandungi buah ke apa semua kan, dia boleh mati tak makan. Mereka iaitu murid-murid menjawab, bahkan kalau orang tak makan ni boleh mati boleh. Saya tak mati pun memanglah tak makan baru sehari, cuma tak makan lagi, boleh mati. Beliau berkata, itu soalan zahir, tapi jangan kita pandang hakikat. Hakikatnya yang menghidupkan, yang mematikan hanyalah Allah. Boleh ke tak makan, dia tak makan tapi tak mati? Boleh, sebab Allah Ta'ala Maha Berkuasa kan. Itu segi hukum adatnya. Segi hukum adat, tak makan ni boleh mati. Tapi dia soalan ni bukanlah nak bawa sampai hakikat. Dia tanya secara zahir, boleh tak kalau tak makan boleh mati? Boleh mati. Boleh tak kalau dia tanya, boleh tak kalau saya bakar ni terbakar hangus? Boleh. Itu zahir. Tapi janganlah pandang segi hakikat ngaji tauhid pula kan. Hakikat yang kita dalam hati kita, etikad kita, kalau Allah tak izinkan takkan terbakar kan. Tapi kita soalan ni berdasarkan hukum adatnya lah. Boleh meninggal dunia. Bahkan beliau berkata, begitu juga hati.
Ketika tidak mendapatkan hikmah dan ilmu selama 3 hari, ia akan mati. Sebab tu orang kata, dah lama tak cas ni. Cas apa tu? Cas iman kita tu kan. Kena, jangan lebih daripada 3 hari. Leka lalai. Maka hati tu akan mati. Hati tu akan mati. Habis penting tak duduk dalam majlis ilmu? Memanglah penting. Sebab tu dalam kita buka kitab-kitab bab kitab macam kitab Sirus Salikin pun bab permulaan dia bab ilmu. Suruh kita menuntut ilmu. Sebab tu dalam peristiwa perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah yang pertama, penduduk Madinah datang seramai 7 orang datang ke Madinah, ke Mekah untuk menunaikan haji. Mereka bertemu dengan Nabi, mereka meluk Islam, lalu mereka telah membuat perjanjian yang dinamakan perjanjian Aqabah pada tahun ke-11 kenabian. Lepas tu datang lagi pada tahun ke-12 kenabian, datang beberapa orang lagi, lebih kurang 12 orang datang. Mereka telah masuk Islam. Yang 5 orang datang sebelum tu datang lagi, bawa kawan lagi memeluk Islam. Kemudian mereka balik, Nabi telah menghantar wakil seorang, Musayyab Umair Al-Musayyab, hantar bersama dengan orang Madinah ni tadi. Untuk apa? Untuk mengajarkan mereka ilmu. Mereka dah masuk Islam. Lepas tu Nabi hantar satu orang sahabat ikut balik bersama dengan dia orang ni untuk mengajarkan ilmu. Ni Nabi belum hijrah lagi. Nabi hijrah tahun ke-13. Tapi Nabi sudah hantar satu orang sahabat untuk mengajarkan ilmu. Ilmu penting. Ini menunjukkan bahawa ilmu tu penting. Nabi tak suruh mereka datang masuk Islam, buat perjanjian Aqabah, jangan mensyirikkan Allah apa semua. Kena taat pada Rasulullah, jangan berzina, jangan bunuh anak perempuan apa semua. Lepas tu pergi hantar balik macam tu je tak. Nabi hantar satu orang sahabat untuk mengajar ilmu. Jadi jangan kita memandang majlis-majlis ilmu ni satu perkara yang remeh. Jadi hati ni kalau dibiarkan 3 hari tanpa mendapatkan hikmah ataupun ilmu, maka hati juga akan mati. Imam Ghazali kemudian mengatakan, walaqad sadaqa fa inna ghiza al-qalbi al-ilmu wal hikmah wa bihima hayatuhu kama an ghiza al-jasadi ta'am. Wa man faqada al-ilma fa qalbuhu maridun wa mautuhu lazimun walakinnahu la yash'uru bihi iz hubbud dunya wa syughluhu biha abqala ihsasahu fa na'udzu billahi min yaumin kushifal ghata'u fa innan nas niyamun fa iza matu intabihu. Kata-kata beliau benar kerana sesungguhnya makanan hati adalah ilmu dan hikmah. Dengan keduanya hiduplah ia hati, seperti mana makanan kepada tubuh badan adalah makanan. Jasad kita ni dia perlukan makanan. Makanlah nasi lemaknya, nasi putihnya, lepas tu kan roti lah apa semua makan. Itu untuk zahir.
Batin kita apa makanan dia? Ilmu. Ilmu dan hikmah. Sesiapa yang tidak mendapatkan ilmu, maka hatinya sakit. Dan kematiannya, kematian hati itu mati. Ada satu yang pasti, tidak, tetapi dia tidak merasakan disebabkan kecintaan dan kesibukan dengan dunia. Orang yang tak pedulikan majlis-majlis ilmu ni, orang yang tak pedulikan majlis-majlis ilmu ni, dia tak merasa pun hati dia mati. Dia tak merasa pun hati dia mati. Sebab kerana kecintaan dan kesibukan dengan dunia yang menghilangkan perasaan tersebut. Kita berlindung dengan Allah daripada hari terbuka tabir, iaitu hari kiamat. Manusia itu tidur. Ketika mereka mati, tersedarlah mereka ketika itu. Manusia ni tidur. Sekarang ni tidur. Bila mati, maka tersedarlah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Rumpullah, mengira-ngiralah kan segala harta-harta dia, duk cari hatta zurtumul maqabir, sampailah masuk kubur. Tak sompek lah, tak adalah. Tak sompek saya nak belajar ngaji makin. Tak ada lah. Masa ni lah nak pulun. Jadi jangan kita memandang remeh duduk dalam majlis ilmu. Orang kata kuliah apa hari pula kan. Orang sama, peduli kan orang yang sama ke apa, kita nak ambil manfaat daripada majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni dia termasuk majlis zikir, majlis zikrullah. Dan majlis ilmu ni, penduduk di langit melihat majlis-majlis yang ada, tempat-tempat yang ada majlis zikir, majlis ilmu ni, seperti penduduk dunia melihat bintang-bintang di langit. Ada cahaya kan? Kalau tak pentingnya ilmu, takkanlah Nabi hantar sahabat pergi ajar orang-orang Madinah. Sebelum Nabi sampai, mereka dah faham agama sebab dihantar oleh Nabi. Lepas tu bila Nabi datang, sebab tu mereka sambut Nabi. Kan mereka sambut tala'al badru. Sebab apa? Pertama mereka sudah buat perjanjian Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang kedua. Lepas tu mereka sampaikan pada dakwah Nabi tu, sampaikan. Lepas tu hantar sahabat ajar agama, mereka dah ramai masuk Islam. Kemudian Nabi sampai, barulah Nabi hijrah. Kalau hati ni dibiarkan lama tak duduk dalam majlis-majlis ilmu, maka hati tu akan mati. Imam Ghazali membenarkan apa yang dikatakan oleh Syekh Fathul Musili, iaitu makanan hati adalah ilmu dan hikmah, kerana mengambil hikmah daripada sabda Nabi, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa yulhimhu rushdahu. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka ia akan difahamkan dengan mendalam dalam urusan agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, kalaulah orang tu Allah nakkan dia ni baik, maka dia akan difahamkan dengan mendalam dalam urusan agama. Dulu dia ni tak puluh kile tak tutup aurat, tapi Allah beri dia faham agama, baru dia tahu ini aurat ni tak boleh, maka dia akan mengikut apa kehendak agama. Maka lepas tu untuk apa? Untuk Allah nak jadikan dia ni baik, fahamkan agama, dia beramal dengan agama, dia jadi baik. Dan dulu dia tak semayang, dia faham agama, dia tahu hukum hakam, dia tahu akibat tak semayang ni, maka dia semayang. Sebab apa? Cara Allah nak bagi orang tu baik,
Allah beri dia faham agama. Nak beri dia faham agama macam mana? Takkan nak duduk kat rumah tiba-tiba boleh faham. Kan? Duduk atas katil, oh dah faham. Dia mesti menghadiri majlis-majlis. Barulah bila kita berbeza dengan orang jahil. Oh lah suasana, kalau kita suasana kenduri rumah kita pun tak sama dengan orang-orang lain. Kita orang agama. Allah akan berikan ilham petunjuk kebenaran kepadanya. Perkataan al-hikmah terdapat dalam Al-Quran hadis, antaranya firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yuzakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kebijaksanaan, kebijaksanaan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan siapa diberikan hikmah itu, maka sungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran dan peringatan melainkan orang yang menggunakan akal fikiran. Kalau orang tak gunakan akal, apa ujian pun, apa Allah uji macam mana pun dia buat tak tahu. Dia tak nampak benda itu adalah sebagai peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hikmatu yamaniyatun. Hikmah adalah dari Yaman. Al-hikmatu yamaniyatun. Imam Ghazali berkata, wa na'ni bihikmah halatun linnafsi biha yudraku sawabu minal khata'i fi jami'il af'ali al-ihtiyariyati. Dan yang kami maksudkan dengan al-hikmah adalah keadaan hati yang dengannya boleh mengetahui kebenaran. Hikmah ni maknanya dengan hati dia boleh menampak kebenaran. Boleh hikmah ni, dia boleh mengetahui kebenaran di sebalik itu. Yang salah dalam semua perbuatan seseorang yang boleh memilih. Naik balik atas tu. Dia sambung mana tadi? Rahsia dan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala pada suatu, lalu mereka mengajarkannya. Kesyukuran yang sempurna. Saya ulang balik dia punya poin yang asal daripada kitab Penawar Bagi Hati tu. Ketahuilah syukur tidak akan sempurna melainkan mereka diluaskan, dibukakan hikmah, dibukakan kebijaksanaan dia, dibukakan pengetahuan dia oleh Allah untuk melihat kewujudannya. Mereka melihat ada hikmah, ada perkara sesuatu yang sebalik itu, rahsia kasih sayang Allah SWT pada suatu, lalu mereka mengerjakannya. 396, iaitu mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah SWT kerana ada hikmah, rahsia dan kasih sayang Allah dalam pensyariatannya. Allah suruh puasa. Takkan kita kata, kalau kita tak memandang dengan pandangan ilmu dan hikmah, apalah kan, suruh puasa pula. Takkan tak fikir, kita dah biasa sarapan apa semua. Tapi memandang kepada hikmah. Apa subuh-subuh suruh semayang, sedap tidur, memandang kepada hikmah. Apa hikmah di sebalik itu? Lalu mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah kerana ada hikmah, rahsia dan kasih sayang Allah. Kenapa Allah suruh semayang? Kan? Suruh ni dah lah, kalau suruh ingat suruh ingat dia. Pandang pada hikmah. Allah ikat kita dengan semayang, suruh kita ingat dia. Kalau tak diikat dengan semayang, agak-agak 24 jam tu langsung tak ingat langsung. Allah ikat kita 5 waktu tu, suruh ingat dia. Itu pun suruh semayang untuk ingat, tak ingat juga. Padahal kalau tak disyariatkan semayang, ini fardu takdir, kalau tak ada 24 jam tu kita agaknya langsung tak ingat. Jadi Allah Ta'ala ikat kita dengan solat, suruh kita ingat Allah. Dalam pada tu pun tak ingat juga. Bayangkan.
Jadi kalau kita pandang pada hikmah, oh rupanya doktor pula buat kajian, dia kata bukan doktor Islam, doktor kafir pula tu. Kata puasa ni sebenarnya bagus untuk perut, bagi rehat lah apa. Nampak pula hikmah di sebalik itu. Kan? Lepas tu ulama-ulama tasawuf pula beri apa penjelasan bahawa hikmah di sebalik puasa ni untuk mengikat kita punya nafsu kita kan, nak bagi lemah nafsu kita. Tu hikmah dia. Jadi bila kita mengetahui hikmah lalu mereka mengerjakannya, iaitu mengerjakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah kerana ada hikmah, rahsia dan kasih sayang Allah dalam pensyariatannya. Orang kata Islam tak bagi, Islam menjaga akal, akal yang elok ni jangan bagi kucar, bantai minum arak. Apa berlaku? Lepas tu bila dah langgar orang, saya lah tak apa, sampai mati orang. Islam tak bagi berjudi. Mesti adalah hikmah dia. Tidak baik jadi bankrupt lah apa semua kan. Bila memandang ada hikmah, maka kita dengan kita mengerjakan sesuatu tu dengan rela, dengan kita tahu ni ada hikmah di sebalik. Diuji pun kita akan rela sebab kita memandang ada hikmah di sebalik. Nasiblah anak saya seorang ni. Ramai-ramai ni semua pandai-pandai ni, seorang ni nasiblah belajar dulu tak apa pandai rupa. Dia ni lah yang duduk kampung hak rupa kan. Rupa ni lah yang jaga orang. Inilah bila kita sakit, dia lah yang jaga kita. Adik-beradik lain nak basuh berak kan. Dia ni anda ni. Masa saya sakit kemarin, tak kisah dia, tak heran dia. Masa kita pun ni dia belajar tak pandai lu kan main marah kita kan. Apa nak dia tengok adik-beradik lain. Tapi bila memandang hikmah, mesti ada hikmah di sebalik. Jika seseorang tidak melihat perkara ini, hikmah, rahsia dan kasih sayang Allah, maka dia hendaklah melazimkan diri untuk mengikut sunnah Nabi SAW kerana ada beberapa hikmah dan rahsia dalam sunnah tersebut walaupun tidak mengetahui rahsia sunnah. Nampak tak? Apa-apa sekarang ni dikaitkan dengan sunnah. Nak melariskan makanan tu dikaitkan dengan sunnah. Makanan sunnah, laku lah. Lepas tu ubat gigi ada ekstrak kayu sugi. Sebab apa? Dia masukkan kayu sugi sebab dia tahu kayu sugi kaitkan dengan Nabi. Maka bubur kayu sugi. Dia tak bubur pula ubat gigi dicampur dengan getah betik. Tak ada. Sebab tak kait. Dia kait dengan kayu sugi. Sebab padahal Nabi tak cerita pun. Kan kayu sugi tu Nabi pakai. Tapi apa sahaja yang kait dengan Nabi mesti ada dia punya hikmah. Madu. Petai madu pun boleh up harga. Petai madu. Dia mesti kait dengan madu. Bermadu, tu tak ada. Itu tak ada. Lagi apa lagi kait kalau dikait dengan sunnah? Yang dah semakin meningkat. Nilai itu semakin naik. Kambing. Datanglah malam ni, ada kita masak kambing. Tengok penuh orang. Maknanya ada hikmah. Kalau maka dia hendaklah melazimkan diri untuk mengikut sunnah Nabi SAW kerana ada beberapa hikmah dan rahsia dalam sunnah tersebut walaupun kita tidak mengetahui. Ambil semayang, kumur-kumur, bubur dalam hidung. Apa pasal? Tak payah tanya apa pasal. Ikut je sunnah Nabi. Rupanya ada satu orang kawan saya tu, beramal tu, apa jidak dulu dia kata kejap sesemua. Dia tak nampak sebalik tu. Hikmah, itulah kata hikmah, rahsia. Walaupun kita tidak mengetahui. Keadaan kufur nikmat, wallahu a'lam, kita sambung akan datang, iaitu keadaan kufur nikmat.
Kufur nikmat. Dia bukan kufur, dia bukan nak cerita tentang kufur murtad tu. Kufur nikmat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.